Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi. Sikit kedatangan hari ni. Awak nak terima CJ minggu depan ni, sikit kedatangan hari ni. Baik. Sebelum nak start ni, macam biasalah kita hundur ke belakang dulu, ingat gapo kita ngaji. Ni cuba kita tengok. Sumber hukum ada dua dak. Gapo dia? Mula-mula disepakati, selagi tidak disepakati. Disepakati ni ada 4. Mula-mula apa? Al-Quran, lepas tu Acik tak tengok nota, nak tahu ingat ke tak? Lepas tu Al-Ijma', lepas tu tidak disepakati ada 4 juga. Apa nombor 1? Istihsan. Yang kedua masalah mursal. Yang ketiga uruf. Yang keempat tak belajar lagi ni. Istishab. Al-Quran As-Sunnah sudah pun dibincang. As-Sunnah sudah pun dibincang. Al-Ijma' sudah pun dibincang. Al-Qiyas pun sudah dibincang. Istihsan sudah pun dibincang. Hari ni kita akan bincang masalah mursalah. Barulah kita ngaji tak hilang pucuk. Gapo dak ni? Tiba-tiba kita bincang lah, tak tahu gapo orang panggil stesen mana. Stesen dia sen ni dah. Ni nak bincang hari ni. Gapo dia masalah mursalah ni? Masalah mursalah, nama ringkasnya ialah maslahah. Tak payah sebutlah masalah mursalah tu. Itu dari segi akademik kita sebut masalah mursalah. Dari segi bahasa biasa maslahah. Halaman 52. Masalah mursalah ialah sifat-sifat atau keadaan yang boleh mendatangkan kebaikan atau menjauhkan daripada keburukan. Ini dia beza. Istihsan ni kita anggap baik. Adapun masalah ni ialah benda tu sendiri dah boleh mendatangkan kebaikan. Dia lebih jelas. Istihsan kita dah bincang dah macam Imam Syafi'i tak terima. Sebab benda tu hanya anggapan. Tapi adapun masalah ni benda-benda betul-betul mendatangkan kebaikan. Ini Imam Syafi'i pun terima ni. Apa dia ni? Iaitu benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan, dia panggil maslahah. Tak? Misalnya satu contohnya untuk memberi kemudahan. Kita mengeluarkan satu perbelanjaan untuk memberi kemudahan kepada seorang orang kampung itu untuk pergi ke masjid, misalnya tak? Buat jalan raya menuju ke masjid. Itu dia panggil maslahah. Orang boleh terima dia sebagai kebaikan tak? Bukan kata dilihat benda baik. Macam istihsan tu dia anggap aja benda baik. Ini benda betul-betul baik. Tak ada orang pun kata tak baik kalau buat jalan raya dah. Buat jalan raya menuju ke masjid, maka itu dia panggil satu maslahah. Okey. Hal ini disebabkan ia diikat dan dibina hukum dengan sifat-sifat itu serta tiada suatu dalil syarak yang khusus memperakui atau menghapuskannya. Daripada pengertian di atas, masalah mursalah huruf sa. Jadi saya minta bila biar sebut dengan betul dah. Sebab saya susah payah saya tulis kena transliterasi. Ni ambil masa juga nak nulis ni kan. Nak sebut dengan betul ni. Bila ada sa kena titik, bila huruf ma ada baris datah. Titik huruf H jadi ha. Dah. Masalih. Kena baca sa pasal huruf sa. Masalih mursalah. Kita kena sebut molek dah. Dapat dipahami bahawa satu keadaan di mana syarak tidak menjelaskan hukumnya dan tidak ada asal tertentu yang dapat dikiaskan ke atasnya. Kita tak boleh pakai kias ni. Kalau kias tu termasuk dalam hukum yang disepakati, ni benda ni satu keadaan nak ambil hukum tapi tak boleh kias. Namun terdapat padanya keadaan yang sesuai dan patut dijadikan sebagai asas hukum syarak dan membolehkan datang kebaikan atau menjauhkan keburukan. Baik. Masalah ni sebenarnya apa saja yang kita buat untuk mendatangkan kebaikan ataupun menolak keburukan. Dia panggil maslahah.
Antara contoh ialah harus bagi pemerintah yang adil mewajibkan orang-orang kaya mengeluarkan sejumlah wang yang ditetapkan bagi menambah anggota tentera dan alat kelengkapan perang untuk mempertahankan negara jika wang perbendaharaan tidak mencukupi. Inilah timbulnya istilah cukai pendapatan. Masalah itu cukai pendapatan. Zakat tu benda wajib dah. Itu hukum syarak dah, ada nas Quran hadis. Lepas tu apa yang ambil juga cukai pendapatan? Itu maslahah. Bila negara tidak cukup duit. Kalau dah sekiranya negara sudah cukup dengan perbendaharaan yang ada, dengan zakat yang sudah pun ada, tiba-tiba pemerintah mengenakan lagi, walaupun negara tidak memerlukannya, ini dosanya adalah terletak pada pemerintah. Itu dia tanggung dosa. Dia tidak sudah termasuk dalam imamun adil. Faham tak? Jadi cukai pendapatan ni, sebab tu ramai di antara agamawan yang minta supaya disemut semula cukai pendapatan ni. Terlebih dahulu hendaklah diperkasakan institusi zakat. Situ ya dulu. Biar betul orang-orang kaya Muslim di Malaysia ini keluarkan zakat secara maksimal dulu. Jangan ada tercicir. Tapi kalau kita cek, memang banyak tercicir. Orang kaya tak bayar zakat dah. Sebab tidak ada undang-undang penguatkuasaan zakat. Atas rela je. Ni tak suka rela je orang kaya. Berapa ramai orang kaya, jutawan, milioner, bilioner dalam Malaysia tak keluar zakat. Jadi terlebih dahulu pemerintah kena memperkuatkan dulu, memperkasakan dulu institusi zakat. Duduk dalam perbendaharaan negara, bila tak cukup juga, maka di situlah boleh guna maslahah untuk ambil cukai pendapatan. Faham tu tak? Tidak salah tu cukai pendapatan, ada nas dia. Tapi cara pelaksanaan itu mendapat kritikan oleh kerana dia tidak mendahulukan dulu benda yang wajib dulu. Hak ini wajib juga tapi wajib maslahah. Benda ada nas dulu dah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab zakat ni ada dalil nas yang jelas. Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi itu diabaikan tiba-tiba. Dia mengikut metodologi barat. Kerana di negara barat mana ada zakat. Satu-satunya yang ada ialah income tax. Maka Malaysia kita ni dia nampak dia memperkasakan income tax tu. Dia hambak kita sampai pakul cacing dah. Tak bayar masuk berdepan dengan penjara. Adakah kalau orang tak bayar zakat Malaysia ni berdepan dengan penjara? Tak ada. Situ prioriti tak betul di sini. Faham tak? Boleh faham maksud dia? Jadi zakat itu ialah benda dalam nas. Benda dalam hukum yang disepakati Quran hadis. Ada pun cukai pendapatan berada di bawah maslahah. Boleh nampak tak? Ini merupakan masalah mursalah kerana tidak ada dalil yang khusus. Orang akan tanya, cukai pendapatan ambil nah mana? Jangan tanya soalan tu menunjukkan kita, kalau kita baru-baru mengaji agama, kita akan tanya soalan tu. Kajian ambil cukai pendapatan ambil nah mana dia tanya? Tak ada lah. Mana ada ayat Quran? Mana ada dalam hadis? Mana ada ijma ulama? Mana? Kita duk cari tu. Orang yang ngaji, sebab kita tadi kita boleh jawab. Betul tak ada dalam hukum yang disepakati. Tapi ada dalam hukum yang tidak disepakati, iaitu di bawah masalih mursalah ataupun maslahah. Tengok dah. Kaili sikit jawapan kita. Dah kita ngaji ni dah. Faham ni dah? Betul tak? Kita boleh jawab duduk mana. Orang-orang yang baru nak beragama kan dia masuk tabligh, masuk gapo kan dia supaya kecil agama ni berdasarkan pengetahuan dia sedia ada. Sebab dia tak ngaji. Mana ada nah? Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kita tak reti juga senyap. Tak ada dalam Quran kata cukai pendapatan. Ada ayat cukai pendapatan. Ada dalam hadis cukai pendapatan. Tak ada. Lepas tu, ia buat juga ada dalam masalah mursalah. Faham tak? Masalah ialah kata jamak daripada kalimah maslahah. Yang ni sebut je. Sebab tu ringkas kita boleh jawab maslahah tu waktu dah. Kalimah masalih ialah kata plural, kata jamak bagi maslahah. Masalih. Jadi nak sebut payah sikit, kita sebutlah maslahah. Iaitu hukum kedua
di bawah sumber hukum yang tidak disepakati. Makna masalah ialah menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Dia menarik tajlibu jalbul masalih dengan darul mafasid. Menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Para fuqaha telah mengeluarkan ungkapan kaedah yang masyhur iaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Cuba ambil inisiatif untuk hafal kata benda-benda dah. Sebabnya inilah hujah kita. Darul mafasid, cara kita baca tu kita wakah tepat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaedah usul fiqh. Nak jatuh hukum. Apa dia? Darul mafasid menolak kemudaratan, kerosakan. Mafasid ni mafsadah lah. Kita tolak kemudaratan. Muqaddamun diutamakan ala jalbil masalih, di atas untuk menarik manfaat. Maknanya kalau bertembung dalam satu situasi, kita nak buat satu masalah dalam masa yang sama, datangnya kerosakan, maka dia nak jatuh hukum lagu mana? Hukum dia tak boleh buat benda tu. Sebabnya kita kena utama jangan buat kerosakan berbanding dengan mendapatkan satu manfaat. Okey. Dia hukum ni keluar daripada yang kita sepakati itu ada tidak? Kata ibadat ni pakai sini dah. Yang tidak dalam bentuk ibadat boleh kita kat sini dah. Contohlah kata Betul. Supaya sunat sebelum Jumaat. Jadi kita nak letak hukum. Dia benda ni benda bentuk prasarana. Boleh bukan jadi ibadat lah. Dia ada juga benda ibadat sekiranya benda-benda sama-sama ada nas. Sama ada nas dan dari segi benda tidak wajib. Sebagai contoh. Contohnya ialah baca kunut. Baca kunut subuh. Kita bila kita baca-baca, katakanlah kita ambil satu keyakinan ni, kita nak duduk alik majoriti ulama. Orang panggil masalah tu. Nak cari benda baik. Dalam hidup kita nak cari benda baik sebab kita mengaji, kita nak cari hak jumhur ulama. Jumhur ulamanya tak baca kunut subuh. Bolehlah kita hamaskan. Tapi bila kita tu diminta jadi tu imam kapo, di mana orang awam tu tak boleh tak baca kunut. Kita nak dapatkan masalah kita apa? Nak ajar orang supaya orang tu beribadat dalam bentuk pegangan yang lebih kuat daripada pendapat yang lemah. Ni semua dah. Mazhab Syafi'i satu mazhab aja saja kata kunut subuh itu sunat. 3 mazhab lagi kata tak. Jadi kita sebagai orang yang duduk keadaan bila kita belajar ni, hati kecil kita nak cari masalah kebaikan untuk diri kita dan nak didik orang ramai ni, kita tak si baca kunut. Faham tak? Tapi dalam masa yang sama dia mengundang mafsadah. Apa? Mafasid. Kata singular dia kan, mufrad dia ada mafsadah. Kalau jamak mafasid. Maslahah, masalih. Tu jangan kata benda lain pula. Bila sebut mafsadah, mafasid. Maslahah, masalih. Tu plural dengan singular ya dah. Baik. Bila kita tak baca kunut di kampung, akan geger hobi orang macam-macam timbul fitnahnya gapo, orang tak segi semaya, tak sah lah. Orang tua dia tak mengaji hukum, dia tak segi semaya, tak sah. Apa tak baca kunut, sedangkan kunut sunat dah. Jadi orang pakai gapo dia tu mendatangkan kerosakan. Baik, di sini jadi kesalahan pula kalau kita pergi buat. Pasal kaedah dia darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Faham tak? Kita nak tolak benda yang rusak tu kena utamakan dia daripada nak mendapatkan satu maslahah. Faham tak? Jadi nampak tak bila kita ada kaedah hukum fiqh ni, kita boleh bertindak untuk menyelesaikan satu masalah.
kepada diri kita sendiri. Dah. Orang ajak nego. PT ada duit boleh hadiah peceng 200-300 ribu, 400 ribu dah. Orang mari ajak buat nego. Kita pun tengok boleh kembang PT tu. Dia kata nego kalau masuk nego dengan dia boleh lah. PT 400 ribu tu hak hadiah peceng tu nego dengan dia akan mari 1.5 juta. Dia royak dengan itu. Jadi ada risiko. Ada risiko tu mafsadah. Jadi kita gunalah. Kita guna ni. Kita bimbing takut duit kita ada hak tu tak ada lola. Tak ada 300 ribu tu, 400 ribu tak ada sipening kita lah. Maka kita pun bertindak. Kita kena pandai bertindak. Mafsadah dengan maslahah. Nampak lagu mana ni? Betul nak maslahah nak suruh kembangkan PT. Bila PT banyak boleh wik anak ketek dah. Boleh wik anak cucu. Tapi dalam masa yang sama dia boleh mendatangkan kerosakan, salahnya raib, mampu kerah jadi pak metelo kita kata tak. Jadi di sini maka kita bertindak taksir kita kata. Sebab apa? Kita dahulukan kerosakan. Apa ni dulu menolak kerosakan daripada nak mendapatkan masalah. Nampak tak? Jadi kita bila kita ngaji benda ni, kita akan guna dalam semua tindakan kita. Faham tak? Walaupun tak boleh nak hafal kaedah ni, kita kena ingat bila bertemu benda baik dengan benda yang benda mendatangkan keburukan dalam masa yang sama, tak usah kita tolak dulu kerosakan. Jangan walaupun benda baik nak boleh, tapi kita bimbang takut benda tu boleh mendatangkan kerosakan. Tu, tapi kalau nego tu benda yang nampak jelas gapo tak mendatangkan risiko, tak ada masalah lah dah. Ni kita kira dalam masa yang sama dia boleh mendatangkan kerosakan. Okay. Inilah yang digunakan oleh orang-orang masa nak buat fatwa, majlis agama ke apa ni, mufti-mufti dia guna ni kaedah ni. Kaedah ni kaedah utama. Sebab tu saya kata kalau boleh hafal darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Boleh? Bahagian-bahagian masalah mursalah. Bahagian dia, masalah mursalah jika dipandang dari sudut syarak terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu masalah mu'tabirah dan masalah mulghah dan masalah-masalah yang syarak tidak menyatakan batal atau tidak. Dia ada 3 bahagian dia kata. Jadi dia kata masalah ni bagi 3. Masalah mu'tabirah, masalah mulghah, masalah-masalah yang syarak tidak menyatakan batal ataupun tidak. Kita nak bicara. Masalah mu'tabirah ialah masalah-masalah yang syarak menyaksikan iktibarnya, iaitu syarak mengambil kira di atasnya. Contohnya masalah ini ialah mengenakan hukuman rotan terhadap peminum arak untuk masalah menjaga akal. Ni dia sebut ni biasanya masalah mu'tabirah ni hak nas ada. Walaupun benda tu dari segi hukumnya ialah wajib mengenakan hukuman terhadap melalui hukum had, hukum hudud lah. Tapi kita bicara dari segi masalah. Apa Islam tu nak supaya dikenakan rotan kepada orang yang bina agak. Masalah nak jaga akal. Nampak tak? Masalah nak jaga akal. Itu satu contoh dah. Masalah mulghah ialah masalah yang syarak menyaksikan batalnya. Ia mengenakan hukuman-hukum yang tidak diambil kira masalah tersebut. Contohnya masalah jenis ini ialah orang perempuan mendapat kadar sama rata dengan saudara lelakinya dalam pembahagian miras ataupun harta pusaka demi menjaga masalah kekeluargaan. Ini dia panggil masalah-masalah mulghah. Lara, tak terpakai. Gini. Sedangkan dalam Al-Quran jelas, lidzakari mithlu hazzil unsayaini, bagi laki-laki mendapat 2 bahagian daripada perempuan. Maknanya kalau dia ada 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak, seorang sebut perempuan, seorang laki-laki, maka harta ayah tu bila nak bagi faraid, dia kena, ayah dia tinggal 30,000 duit, 20,000 wik anak laki-laki, 10,000 wik anak perempuan. Itu kaedah lah. Tapi dia kata kita ada satu masalah supaya nampak adil, tidak baluh adik-beradik, dia kata. Kita bagi sama rata. Baik, perlu diingatkan gini.
Bila sebut harta faraid, benda ni terjadi selepas kematian. Masa hidup tak apa. Ada orang tak faham apa ayah bagi serupa. Tanah ada 2 keping je, sama mahal wi ke dia dengan kakak dia. Dia tenor kita jatuh. Apa bisa sama banyak? Hukum faraidnya kan kita 2 kali ganda. Jadi ayah dia pun YOLO juga. Sebenarnya ayah dia boleh jawab, hukum faraid ini apabila aku mati baru jalan hukum ni. Sekarang tak jalan hukum faraid. Tak kena baca hukum faraid. Hukum faraid ni kena ingat bila mati. Satu formula yang diberikan oleh agama kita untuk selesai masalah harta si mati. Itu nama faraid. Tika hidup dia tak panggil faraid, dia panggil beri dengan cara redha, hebah. Dia masuk hukum hebah. Ikut dia, ayah. Tika dia hidup ikut dia. Aku nak beri kok jatino saja, tak sibi kok jatah sikit abuk pun ikut dia. Pasal dia ni tak dengar kata dia semua. Dia tak sibui. Tak ada siapa dia boleh kata apa. Hukum terpakai masa tu. Masalah dia menzalimi anak, dia cerita lain. Tapi nak ayat hukum sah. Dia sayang ke anak teno, dia habis harta, anak jatuh tak sikit habuk. Nak kata apa? Hukum dia sah. Tapi kalau ayah buat zalim, tu dia dengan Tuhan pula. Dia menzalimi pula. Tidak adil. Jadi tak boleh kita nak tuntut tika hidup kata tak boleh kena bagi cara faraid. Tu kita tak kena. Sipir faraid ini dia timbul selepas pemilik harta itu mati baru jadi. Faham tak? Jadi bila dah si mati meninggal harta, kita kata tak si bagi secara faraid, kita nak guna formula kita sendiri, sama banyak. Demi menjaga masalah kita kata. Betul menjaga masalah, tapi masalah lagu ni dia panggil masalih mulghah. Masalah yang terbatal sebab dia bercanggah dengan hukum. Nampak tak? Okey. Atau masalah seseorang yang mengamal riba dari sudut bertambah hartanya hasil pengamalan riba. Tak boleh. Riba ke riba tak apa, nak mendapatkan harta yang banyak. Bila harta banyak kita kaya boleh tolong orang. Tak boleh tak makan. Dia boleh kata masalah kan? Gapo masalah? Bila harta banyak, hamba boleh tolong orang kata. Orang miskin kapur ni insya-Allah hamba bantu belaka dia kata. Bila hamba kaya, pas nak kaya nak buat lagu mana? Nego cara riba. Boleh ke? Boleh dia kata sebab nak masalah. Nampak dia nak pergi ke masalah ni. Nak mendapat kebaikan, nak tolong orang. Kita pun jawab betul masalah, tapi masalah dia masalih mulghah. Ingat dah? Masalih mulghah. Hak tadi masalih mu'tabirah. Ya. Mu'tabirah iktibar. Ya tadi sebut dah. Benda ni hukum yang telah diputuskan melalui nas. Tetapi dia bincang dari sudut maslahah. Contohnya ginilah. Sayyidina Umar dia menambah jumlah rotan kan. Dia nak menambahkan jumlah rotan, dia maknanya hukum hudud kemudian dia tambah hukum takzir. Rasanya dalam Quran bukan 80 berapa, 40 berapa. Sayyidina Umar dia tambah. Jadi dia tambah tu dia untuk menjaga maslahah. Itu satu contoh. Sebab tu dia panggil maslahah tu mu'tabirah, maknanya iktibar, hukum dah sudah ada. Cuma dia bincang dari segi maslahah. Kebaikan. Apa kebaikan di pelaksanaan sesuatu hukum dalam agama. Okey. Kedua-dua masalah tersebut dianggap sebagai masalah yang dibatalkan oleh syarak. Dari sudut syarak tidak mensyariatkan akan keharusannya. Dua tadi. Bagi harta tak situ faraid, yang keduanya ialah berniaga dengan ataupun mengamalkan riba untuk mendapat satu kebaikan masalah. Dua-dua ni tidak terpakai. Faham tak? Dipanggil mulghah. Masalah-masalah yang syarak tidak menyatakan itibarnya atau batal. Tak tahu. Betul tak betul. Masalah ini dikenali dengan nama umum masalih mursalah. Baru dia gika, barulah dia masuk kepada tajuk kita tadi. Antara contoh masalah seperti pemerintah mengadakan undang-undang untuk menjaga masalah rakyat seperti undang-undang jalan raya. Tak ada nas. Tak ada nas yang mengatakan
undang-undang jalan raya tu ada dalam nas? Tak ada. Dan larang pun tak ada. Cari dalam hadis dalam mana-mana hukum boleh kau ada bapa buat jalan raya tu api merah berhenti, api kuning standby, api hijau jalan. Dia kata tak si janok biru dia tu. Betul? Tak boleh dia pemerintah pilih dah. Kau mana Cikgu Zainal? Dia tak kena dia kata api hijau, dia nak tengok api biru. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Kena pemerintah tukar, pemerintah kena umum dulu. Pasal ni benda masalah ni kena tanggungjawab pemerintah, masalah. Pemerintah tukar daripada api hijau tukar kepada api biru. Pas kita pun kena terima. Jadi mana kita tak boleh tanya. Tapi kalau pemerintah hubung esok kita tukar api hijau ke api biru, kita kena tunggu walaupun kita suka hijau. Dalam hubungan ini terdapat satu kaedah fiqh ni kena faham ni. Kerajaan kalau buat benda yang tidak bercanggah dengan syarak kena patuh ni. Yang masyhur dalam menyebutkan tanggungjawab pemerintah, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Ni kena hafal juga ni. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pelaksanaan pemerintah ke atas rakyat adalah mesti terikat dengan maslahah. Bila kerajaan terbuat satu peraturan ni kan, menjadi kesalahan kita lawan. Jangan kita nah mari mana dia kata. Undang-undang di pejabat dia kata di sekolah mana hari Khamis kena pakai baju batik dia kata. Kita lawan tu dosa. Kita kata kita ngaji agama mula-mula duk boleh lagi masjid dengan orang mengajar. Tak pernah dengar dalam Quran dalam hadis yang kata alaikum bil batik fi kulli yaumil khamis. Wajib pakai batik. Wajib pakai batik. Kita rekod sendiri. Yajibu alaikum libasul batik fi kulli yaumil khamis. Itu saya rekod sendiri. Itu ayat tak ada hadis tu. Maknanya wajib ke atas kamu pakai baju batik tiap-tiap hari Khamis. Ada? Tak ada. Lepas tu pakai juga tu ada masalah dia. Dia suruh pakai. Pasal apa? Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil masalah. Dia ada masalah bagi dia. Tak payah kita tanya. Ya perlu kita tanya benda bercanggah ke tak? Kalau dia suruh pakai seluar pendek baru kita boleh lawan. Ni? Salah. Kalau kita gilawan sesuatu tindakan pemerintah yang tidak bercanggah. Bukan nanti hak wajib hak sunat saja. Dia nak buat peraturan. Ada kebaikan bagi dia. Dia buat sesi pagi, sesi petang, periksa bulan, lepas tu tukar pula. Orang boleh 12 bulan begini. Tu kena dengar. Tambah-tambah macam kes Covid baru ni. Bila kerajaan buat peraturan gitu-gitu, kita lawan tu berdosa sebenarnya. Ni orang ngaji agama dia tak ngaji habis kan. Dia kata tak ada dalam nah dia kutip lawan. Orang suruh pakai emas dia tak pakai. Dia gilawan. Sedangkan kerajaan dia memikirkan satu masalah. Ni tanggungjawab dia tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil masalah. Ni ramai orang duk baca ni ketika Covid baru ni. Kaedah. Kalau betul tu benda tu kerajaan buat tu masalah. Dia tak ada kepentingan lain untuk menjaga kesejahteraan rakyat demi mudarat kepada orang ramai. Dosa sebenarnya. Dia termasuk dalam hal tadi. Dia termasuk dalam tadi dalam masalah yang disebut apabila negara mendapati khazanah dalam perbendaharian dia tak cukup untuk membantu tentera, membantu untuk menjalankan kesejahteraan rakyat, ketika itu dia boleh mengadakan cukai kutip daripada orang kaya. Macam kita kata cukai daripada luar Itu kena tengok dari segi bab lain lah, dari bagi bab muamalah buat apa. Seluduk tu sebenarnya salah sebenarnya. Memang kali kira tak boleh belakang. Memang tak boleh. Kali kira sungguh. Kalau betul kerajaan buat tu untuk masalah. Bapa dia tak sibui berah tu masuk kerana nak jaga berah kita berapa macam-macam lah tu nah. Sebenarnya dia wujudkan kita ni untuk negara yang Islam ni lah kan. Kalau negara-negara bukan Islam tak ada termasuk dalam ni kan. Pemerintah tu bagi arahan kita. Gini, kita kena terima ketua kita ni dia lain.
sebuah negara yang orang Islam memerintah tapi tak melaksanakan peraturan Islam dengan negara yang pemerintah bukan Islam. Jadi ulama-ulama ramai yang berpendapat bahawa selagi pemerintah itu dia menganut agama Islam, walaupun dia tidak membuat dasar-dasar Islam, wajib kena patuh, mana-mana yang tidak bercanggah. Jadi kalau negara yang bukan Islam, tu cerita lain lah pula tu. Macam dia Thailand tu lain macam disebut. Dia guna lampu jalan ni, kalau kita berhenti merah tu. Tak boleh tu. Dia ada ruang-ruang dia. Tu dia termasuk dalam menimbulkan mudarat. Mudarat bagi kita. Kita seorang gila langgar api merah. Mudarat kita, mudarat orang lain. Okey dah. Masalah mursalah dibahagikan juga dari sudut kekuatan yang pada diri masalah itu sendiri. Ia juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu masalah ni. Masalah ni ada. Ni kita kaji dengar ni dah. Duk sini benda ni. Masalah daruriyat, masalah hajiat, masalah tahsiniyat. Dia ada 3 peringkat. Dalam tubuh kita, dari diri kita, ada diri yang mana-mana orang, masyarakat ke, dia ada masalah ni ada 3 peringkat. Ni, saya bagi 3 pula. Dia panggil masalah daruriyat. Masalah pun boleh, masalah pun boleh sebut. Masalah hajiat ataupun masalah hajiat, dan selagi masalah tahsiniyat. Apa dia? Daruriyat maknanya keperluan, necessity. Okey? Hajat ialah kita berhajat tapi tidak perlu. Kita berhajat tidak perlu. Tahsiniyat ni untuk keelokan. Tahsin ni makna comel. Daruriyat ni sama dengan kewajipan, wajib. Tak boleh tidak. Kalau tak ambil dia mati ni. Ada hajiat ni kita berhajat, tapi kalau kita tak ambil tak mati. Cuma tidak sempurna saja. Ada pun tahsiniyat ni untuk mencantikkan lagi kehidupan. Mungkin tengok contoh dah. Nombor 1, masalah daruriyat. Jadi kita boleh, lepas pada ni kita boleh tahu kita ni daruriyat ke, hajiat ke, tahsiniyat. Sesuatu benda yang kita urus, iaitu masalah yang merupakan keperluan kehidupan manusia, sama ada berbentuk agama atau keduniaan. Dengan ketiadaannya boleh membawa kepada kepincangan terhadap kehidupan manusia di dunia dan menderita di akhirat. Masalah ini memelihara 5 perkara, iaitu agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Maknanya kalau kita tidak laksanakan masalah daruriyat ni, dia boleh merosakkan agama, boleh merosakkan nyawa, boleh merosakkan keturunan, merosakkan harta dan merosakkan akal. Agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Cuba tengok ni kan. Hukum murtad. Apa faedah guna ke hukum murtad? Ini masuk dalam masalah haji, dalam masalah daruriyat. Nak jaga agama. Sebab tak ada hukum murtad. Bunuhlah, membaddala dinahu faqtuluh. Siapa dia murtad tu, hukum dia bunuh. Nak jaga jiwa, hukum qisas, bunuh balas bunuh. Ini masalah dia panggil ni. Nak jaga keturunan, hukum zina. Sebab bagi perempuan, lelaki-lelaki dan perempuan yang belum kahwin, dan rejam sampai mati bagi dia dah kahwin. Harta, hukum mencuri, kat tangan tu, itu masalah belaka tu. Akal, hukum minum arak. Nampak tak? Hukum-hukum ni adalah masalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Ni 5 perkara, dia ada 5 benda asas. Gini. Baik, dia bincang tadi, ia ada segi maslahah. Dia sebut ke tadi, maslahah yang agama ada muktabirah. Ada pula muslimah yang mulghah. Hak tengah tadi. Kita bincang tadi, yang hukum ni ialah maslahah yang tidak ada boleh ataupun tak boleh. Hak ni tak termasuk dalam perbincangan kita ni. Masalah mursalah. Masalah mursalah tu duduk nombor 3 ni. Kalau bila kita sebut masalah mursalah. Masalah mursalah tu kategori nombor 3. Bermakna dia letakkan dia dalam hukum yang tidak disepakati. Sedangkan hukum
Hak ni disepakati. Masalah ni disepakati, muktabirah disepakati. Mulghah pun disepakati, sepakati dak tu. Sepakati negatif betul tak? Ada satu kategori yang syarak tidak tunjuk sama ada dia tadi boleh ataupun tak boleh. Inilah masuk dalam masalah mursalah, duduk dalam tajuk yang kita bincang. Mana ni sebagai tak bincang lagi ni, tak masuk dalam tajuk dia ni. Nak memperkenalkan istilah masalah dulu ni. Acik tengok tadi kan? Hak duduk nombor 3 tu. Hak tadi bagi 3 tu. Kok hati gustah mula dah. Ni mungkin keliru sungguh. Saya tidak jelas banyak ni. Ni sini. Saya balik semula. Ni. Ni ada dalam nah. Hak ni ada dalam nah. Inilah yang kita nak bincang, yang tidak disepakati duduk sini. Bukan duduk sini. Kalau soalan yang tanya tadi memang duduk sini. Tajuk kita masalah-masalah yang syarak tidak menyatakan batal atau tidak. Cuba tengok dia. Masalah muktabirah selesai ni dia kata sebut sini. Ni. Masalah-masalah yang syarak tidak menyatakan iktibarnya atau batal. Masalah ini dikenali dengan panggilan umum iaitu masalah mursalah. Ni baru tajuk dia. Kan tak? Kita bincang tadi tak bincang masalah mursalah lagi. Kita bincang dari segi masalah perkataan dia tu. Ada yang muktabirah, ada yang mulghah. Faham? Tak nampak lagi Kita pasal gini. Tadi dari hukum itu ada dua. Satu yang disepakati. Ada segi nanti nampaknya kena gisin ni barulah. Gini. Kita kena gisin ni dah. Klik mula. Gini. Balik semula ni. Ni dak bukan duduk sini. Klik. Ni. Ni. Selesai ni tak? Masalah mursalah ni duduk di bawah tidak disepakati. Baik, masalah mursalah ni adalah satu cabang daripada maslahah disebut tadi. Ni. Betul duduk sini. Tapi ia disebut tadi masalah muktabirah. Masalah muktabirah tidak duduk sini. Cuma disebut saja masalah. Dari segi masalah tu ada 3. Masalah muktabirah, masalah mulghah. Ada lagi masalah yang tidak muktabirah, tidak mulghah. Itulah yang dipanggil masalah mursalah. Mana tak ada kena-kena dengan dia ni. Kita bincang bukan tajuk dia lagi ni. Saya nak ayat contoh ke biar? Payuh nak lorak-lorak nak ambil contoh. Apabila kita letakkan dia di bawah tajuk masalah mursalah. Seolah-olah benda sepakati. Sedangkan kalau kita sebut nas tak ada nas tu. Adalah yang disepakati daripada Quran sendiri. Betul? Kita jadi keliru. Jadi keliru tu sebenarnya gini. Cara huraian dia nak keluarkan gapo dia masalah mursalah tu, dia bincang dari segi skop yang besar dulu. Dia kata masalah ni ada 3. Masalah muktabirah dengan masalah mulghah. Hak tu jelas. Jelas lagu mana? Muktabirah nas yang jelas. Mulghah nas yang larang. Hak tu jelas dah. Hak tu jelas. Ada satu masalah yang tidak nampak larang pun tak, suruh pun tak. Itulah yang dipanggil masalah mursalah. Nampak tak? Jadi kita bincang sini. Kita bincang sini. Ni bukan masalah mursalah ni. Ini masalah. Tak masuk dalam kategori dia ni. Sebab hukum murtad jelas. Kita bincang masalah dia. Masalah ni maknanya apa kebaikan dia. Okey. Masalah selagi hajiat, iaitu masalah-masalah atau kepentingan-kepentingan yang diperlukan oleh manusia, nak habis sikit lagi dah, untuk mengelakkan diri daripada mengalami kesempatan hidup.
Jika masalah tersebut diketepikan, nescaya manusia berada dalam kesempitan hidup tetapi tidak membawa kepada kepincangan hidup seperti dalam masalah daruriyah. Contohnya pensyariatan hukum-hukum rukhsah seperti jamu bagi orang sakit serta kosa bagi musafir dan kontrak pinjaman jual beli secara tepuhan dan sebagainya. Ini semua ni dia panggil hajiat, kita berhajat. Tapi kalau kita tak buat tak apa, macam solat jamu, tak siwak tak apa dah, tidak merosakkan kita, tapi kita berhajat. Bukan perlu, bukan siapa, bukan perlu dah, bukan kita tu terdesak dah. Nampak tak? Okey. Keharusan perkara seumpama ini penting bagi menjaga keperluan hidup manusia. Ia melibatkan bidang ibadat, adab, muamalat dan jenayah. Saya nak risau lagi lah pasal nak habis masa dah. Selagi masalah tahsiniyah, iaitu masalah-masalah yang dikenaki bagi menghasilkan adab-adab yang baik dan bersifat mulia. Jika masalah ini tiada, ia tidaklah membawa kepada kepincangan hidup di dunia dan di akhirat, dan tidak juga membawa kesukaran dan kesulitan hidup. Antaranya contoh makan pakaian bersih. Pakai memelihara adab makan, pakaian cantik misalnya, itu masuk tahsiniyah, melakukan amalan bersedekah dan sebagainya. Baik, jadi kita aplikasi kita dalam hidup kita ni, biar kita ada prioriti. Kalau kita nak perhabis duit, kita nak buat satu benda, biar habis hak bahagian daruriyah. Hak tu kita pergi Mekah, habis pitih jual tanah, jual harta, habis harta tak apa, sebab itu masuk daripada daruriyah, wajib kena pergi. Ada pun kalau benda lain untuk beli kereta baru, kalau kita tak ada kereta, kita perlu dia masuk dalam hajiat, berhajat. Tapi kereta ada dah, nak tukar model dah, sedap sikit lah. Sakit belakang bawa kereta Proton pergi Kuala Lumpur, nak cari kereta Honda Accord misalnya, tu dia panggil tahsiniyah. Jadi tahsiniyah ni tidaklah siapa kita tu kalau tak ada dia saja, benda boleh dah saja nak molek. Islam membenarkan, tapi tidaklah disuruh kita siapa orang panggil habis harta untuk tahsiniyah. Jadi kalau kita nak berekonomi ke apa dalam hidup kita, biar ada duit kita nak guna tu kan, adanya daruriyah, hajiat, tahsiniyah. Boleh ingat 3 perkara ni? Cikgu suka klik B cengok getin tu. Kalau getin nak beli bagai kemah, kita kata tahsiniyah dah tu. Dah. Betul tak? Kalau tak ada tak apa dah. Tapi kalau dia kata nak tukar spek tu, tak berapa kelabu, tu hajiat kata. Boleh. Kalau nak minta pitih, kalau nak pitih nak pergi beli spek pasal kelabu dah ni, hajiat boleh bagi dah. Sama tu lah dia ada pitih sendiri, tak katakanlah. Tapi kalau dia kata lama nak berasa nak beli gelang sorak lagi misalnya dah. Tu tak boleh tahsiniyah tu. Nanti pitih lebih baru boleh. Jadi kalau orang tak pandai prioriti dalam hidup ni, biar apa-apa asal bergaya ni tak kena ni. Biar apa-apa asal gaya dia pergi kat tahsiniyah. Nak beli berah kanuk, berah patut dia beli duduk atas rumah dia tu, kadang-kadang masuk dalam daruriyah tu. Kebuluran anak ni. Dia tak cara. Pasal apa? Asal dia boleh beli, dia boleh tukar apa dia boleh tukar sport ring kereta dia. Cikgu suka tu. Tukar sport ring tu tahsiniyah. Jadi kita jangan berhabis pitih tahsiniyah ni dengan terabainya hajiat dan daruriyah. Boleh ingat 3 perkara dah. Ni nak kerti nak apa dah? Daruriyah, hajiat, tahsiniyah. Biar ada orang kata biar ada turutan dia tu. Utamakan dulu daruriyah, lepas tu pergi ke hajiat, tahsiniyah. Nak raya, nak kita cat semula rumah, nak raya. Tu tahsiniyah. Pitih lebih baru boleh buat. Boleh raya, tidak mencacatkan apa-apa dah. Jadi kita bertikat kehujahan masalah